أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. Sidang penonton, pendengar yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita bersyukur banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpahan nikmat daripada Allah kepada kita semua. Pagi ini pagi yang ke-28 Ramadan 1441 Hijriah. Kita dapat bersama-sama dalam sesi kuliah subuh secara talian di udara. Barangkali sepanjang umur kita ini, inilah kali pertama kita semua berpuasa dan berterawih bersama dengan keluarga, serta semua tempat-tempat ibadah ditutup oleh pihak berkuasa kerana menjaga keselamatan diri kita dan kesihatan kita semua. Kita doakan pada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat segala musibah dan bala bencana daripada kita sekalian, insya-Allah. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar sahabat-sahabat kita yang positif COVID yang terbaru disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kembali menjadikan negeri kita, negara kita ini insya-Allah akan hijau, zon hijau semua, tidak ada zon kuning dan sebagainya. Dengan syarat kita mesti menghormati arahan daripada pihak berkuasa yang lebih tahu untuk mengawal keadaan kita semua. Dan insya-Allah dalam sehari dua lagi kita berpuasa hanya pada hari ini 28, 29 dan 30 hari Sabtu. Dan insya-Allah pada hari Ahad kita akan menyambut hari Lebaran yang bagi kita amat unik lah dalam kehidupan kita. Barangkali inilah satu-satunya sejarah yang terpahat dalam diary kehidupan kita. Okeylah sahabat sekalian, pada pagi ini sambung lagi bicara kita, masih lagi berkenaan dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tajuk pagi ini kita mulakan dengan aktsaru ahlil jannah. Siapakah yang paling ramai menjadi penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Ahli-ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala ini mempunyai sifat-sifat dan aktiviti-aktiviti dan segala perbuatan-perbuatan yang menyebabkan mereka ini masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk ke syurga Allah ini sahabat sekalian dengan rahmat daripada Allah, dengan limpahan kelebihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita beribadah sebanyak mana, ibadah kita ini seolah-olahnya melayakkan kita ni untuk mendapat rahmat Allah. Dan kita akan masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soalannya ialah, siapakah yang paling ramai masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Pagi ini saya nak mengajak saudara-saudari sekalian supaya memerhatikan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, muttafaq alaih. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi ahlil jannah kullu dha'ifin mutadha'ifin law aqsama 'ala Allah la abarrahu, ala ukhbirukum bi ahli an-nari kullu 'utullin jawadhin mustakbirin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, qumtu 'ala babil jannah fakana 'ammatu man dakhalaha al-masakin
wa ashabul jaddi mahbusun ghaira anna ashaban nari qad umira bihim ila an-nar, rawahul Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan pada kita golongan yang paling ramai masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah golongkan kita di kalangan mereka. Nabi kata kepada sahabat dia, "Mahukah wahai sahabatku sekalian aku tunjukkan pada kamu bi ahlil jannah, dengan ahli syurga yang ramai?" Qala, kata Rasulullah, "Kullu dha'ifin mutadha'ifin." Kullu dha'ifin mutadha'ifin. Makna al-dha'if al-mutadha'if ialah orang yang lembut hatinya, raqiqul qalbi, hatinya lembut, layyinun nafsi, hatinya lembut, jiwanya lembut, yang sentiasa patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sentiasa dia merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang seorang hamba Allah yang mukmin, yang taat kepada Allah, jiwanya mudah tersentuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin yang macam ni, yang lemah dengan Allah Subhanahu wa taala ini, berasa tawaduk dia dengan Allah Subhanahu wa taala ini adalah orang yang paling ramai masuk syurga Allah taala. Sebab itulah sahabat sekalian, kita diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla daripada bersifat dengan sifat besar diri. Kita kena sentiasa merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada makhluk-makhluk Allah yang patut kita merendah dirilah. Yang patut kita rasa ego pun ada. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad itu pesuruh Allah, dan orang-orang yang beriman kepada Rasul, pada Allah Subhanahu wa taala, sifat mereka ini keras kepada yang kafir, tapi ruhama, berkasih sayang di antara sama-sama Islam. Lau aqsama 'ala Allah la abarrahu, ala ukhbirukum bi ahlin nar. Mahukah kamu, kata Rasulullah, aku khabarkan kepada kamu siapa diakah yang paling ramai masuk neraka Allah? Kullu utullin jawadhin mustakbirin. Ada 3 sifat di sini. Utullin 1, jawadhin 2, mustakbirin 3. Baik. Apa makna ketiga-tiga ini? Pertama, kalimah utullin. Utullin ialah orang yang keras dengan orang ramai. Nampaknya samsing, kerah dengan orang, payah basa dengan orang. Asyadidul jafi al-ghalidhu minan nas. Orang yang kata dia hati kering dengan manusia, keras dengan manusia, tak ada toleransi dengan orang. Ini satu jenis manusia. Yang kedua, jawadhin. Jawadhin ialah orang yang banyak mengumpulkan harta dari pelbagai sudut, tapi tidak membelanjakan harta itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sibuk dia kumpul harta tanpa mengira harta dari sumber yang halal ataupun sumber yang haram. Ni orang panggil kalimah jawad, yakni al-jamu'ul manu' alladhi yajma'ul mal. Orang yang ramai mengumpulkan harta min ayyi jihatin, tak kira dari sudut mana, wa yamna'u sarfahu fi sabilillah, dan dia menegah daripada dia membelanjakan hartanya itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua, orang sibuk kumpul harta, tak peduli halal haram dia tidak belanja tempat yang betul. Yang ketiga, al-mutakabbir. Al-mutakabbir yakni al-fadhul ghalidhul qasil mutajabbir. Orang yang sifat dia keras, orang yang sifat dia kasar, orang yang sifat dia ghalidh, mutajabbir, besar diri. Ini semua orang panggil sifat penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita boleh tengok hidup kita di dunia ni, tuan-tuan, di manakah kita? Sama ada kita berada di sebelah ahli syurga ataupun kita berada di sebelah ahli neraka Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, qumtu ala babil jannah. Nabi kata, aku berdiri di pintu syurga. Fakana ammatu man dakhalaha al-masaki. Nabi kata, yang aku tengoklah, kata Rasulullah, kebanyakan orang yang masuk syurga ini adalah al-masakin, orang-orang miskin.
Kita kena faham istilah. Apa dia miskin, apa dia kaya, apa dia fuqara. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Beza di mana di antara fakir dan miskin. Kita ni tuan-tuan kita tahu beza. Oh ni golongan fakir miskin. Ialah apa dia fakir, apa dia miskin. Tuan-tuan boleh faham dengan perbandingan yang saya buat ini. Katakanlah seseorang tu, ada seorang ni tuan-tuan, dia nak sehari RM10 belanja hidup dia. Kalaulah dia dapat RM5 sehari untuk hidup dia, maka dia fakir. Kalaulah dia dapat RM9, dia dapat RM11, maka tu orang panggil miskin. Orang miskin ni tuan-tuan, dia ada harta yang dia miliki berbanding dengan orang yang fakir. Orang fakir dia tidak ada harta. Orang miskin dia ada harta. Sebab tu kita baca surah Al-Kahfi, amma as-safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Kita baca Quran, Allah Ta'ala kata amma as-safinah, adapun kapal yang ditebu oleh Nabi Allah Musa alaihi salam waktu bersama dengan Nabi Allah Khidir alaihi wassalam, amma safinatu fakanat limasakin, dia adalah menjadi milik kepada orang-orang miskin. Ya'maluna fil bahri, yang buat kerja di lautan. Artinya orang yang miskin ada harta, ada sedikit lebihan harta, dia boleh hidup baik, dia boleh bersedekah, dia boleh dan sebagainya. Itu miskin. Dan ada pun dia golongan yang ketiga, golongan asriya, golongan yang kaya raya. Ni orang ada harta lebihan yang banyak, yang mereka disifatkan sebagai orang yang kaya. Maka kata Rasulullah, fakana ammatu man dakhalaha al-masakin. Maka kebanyakan orang yang masuk syurga ini adalah al-masakin, orang golongan pertengahan tadi. Golongan pertengahan. Kita fakir kita tak nak tuan-tuan. Kaya sangat pun kita tak nak. Tak. Ada sebab dia kenapa tak nak ni. Nah. Tapi kalau fakir, Nabi sebut dalam hadis, kadal faqru an yakuna kufran. Kadang-kadang fakir ini boleh bawa kepada kufur. Sibuk dengan kehidupan dia, siapa tidak peduli dengan keadaan dia. Saya tengok 2, 3, 4 hari kebelakangan ini, hamba pergi ziarah mengagihkan zakat-zakat yang diamanahkan kepada hamba untuk agih kepada orang-orang yang perlu. Hamba turun pada sendiri, pergi jalan ke sana ke sini siang hari, ada hari bekerja, petang saya pergi dan sebagainya. Nak sebutkan bahawa bila orang ni fakir tuan-tuan, dia dengan Allah pun dia jauh. Sebab dia tak boleh nak fikir apa, dia keluh kehidupan dia. Itu orang panggil orang yang fakir. Rata-riti, yakni kebanyakan orang yang fakir, bila kita pergi ziarah di rumah dia, Masya Allah tuan-tuan, dia boleh katakan hampir tiada kita jumpa orang yang fakir tapi dia salih. Jarang. Kebanyakan orang fakir ini tuan-tuan, hidup mereka ni adalah lebih kepada jahil, lebih kepada kurang beragama daripada hidup beragama. Ada pun golongan yang miskin pertengahan, mereka ni walhamdulillah ahli masjid dan sebagainya. Ini banyak golongan miskin. Rasulullah kata, Allahumma, ya Allah ya Tuhanku, kumpulkanlah aku bersama dengan golongan-golongan yang miskin. Ini golongan yang banyak masuk syurga Allah. Adapun golongan yang fakir, yang kaya, apa kata Rasulullah? Wa ashabul jaddi mahbusun. Adapun golongan al-jadd, yakni golongan yang ada harta, mereka ini, yakni ashabul ghina wal mal, orang yang ada harta ni tuan-tuan, mahbusun artinya muakharuna an dukhulil jannah. Mereka dilewatkan sedikit masuk syurga, sehingga semua orang-orang yang lemah, semua orang-orang yang miskin sebelum daripada mereka ini masuk syurga, barulah orang-orang yang kaya ini masuk syurga. Dalilnya, ghaira anna ashaban nari qad umira bihim ilan nar. Melainkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ahli penghuni neraka ini sudah pun diperintahkan masuk neraka. Artinya orang yang kaya
Mereka bukannya masuk neraka dengan harta mereka, tapi mereka mahbusun, dia ditahan buat sementara. Sehingga orang fuqara, orang du'afa semua masuk, barulah si kaya ni masuk. Yang kaya ni masuk mengikut darjat dia lah. Kalau dia kaya yang baik, yang kumpul harta dengan cara halal, yang belanja tempat halal dan sebagainya, alhamdulillah. Amo berterima kasih kepada para muhsinin, orang-orang dermawan yang kaya-kaya, Masya Allah tuan-tuan, yang kaya-kaya yang dekat dengan yang pemurah ni, amat berterima kasih. Beberapa orang sahabat-sahabat yang percaya kepada amo di kalangan orang-orang yang kaya, dia bagi duit zakat kepada saya untuk diagihkan. Dia kata, Ustaz, amo minta Ustaz agihkan zakat saya. Selain dia bagi kepada pihak berkuasa, dia bagi kepada saya. Dia kata, Ustaz, ni 10,000 zakat saya, ni 8,000 zakat saya agihkanlah. Pergi rumah orang miskin, nama tengok atas keperluan mereka. Sekurang-kurangnya mereka ni tuan-tuan boleh beribadat, bolehlah untuk bersiapkan diri mereka ni untuk menyambut lebaran dan sebagainya. Jadi tengok tuan-tuan dikasih semua, orang kaya yang pemurah ini, alhamdulillah. Ambo ada ceritalah satu orang makcik yang kaya, yang pemurah di Kelantan. Dia bagi duit pada saya untuk buat satu masjid. Dululah dalam 4-5 tahun lepas, dia bagi saya, Ustaz, Ustaz nak baki masjid tu, Ustaz minta duit dengan saya, tak payah minta dengan orang lain. Dia bagi cek saya mula-mula sekeping 100,000. Orang tua dah 70-an tuan-tuan sekalian, 78 umur dia, tidak saya. 100,000. Kemudian buat habis 100,000, makcik tak cukup lagi ni masjid ni, dah makcik suruh bagi tahu makcik, tak apa Ustaz, saya bagi lagi kepada Ustaz 80,000. Dia bagi cek 80,000. Buat 2 bulan tak siap lagi, bagi lagi 70,000. Dia bagi kat saya seorang lebih kurang dalam 250,000. Dia kaya tapi dia seorang yang pemurah. Hidupnya cukup sederhana. Pakai kereta Kelisa ya tuan-tuan. Tapi nak sebut cerita, ada orang kaya yang bersifat pemurah. Di zaman kita pun ada, alhamdulillah. Amo sekarang ni cuma terhenti kerana PKP ni. Ada satu orang makcik, dia bagi pada amo satu peruntukan. Duit dia pergi, amo tak saya pergi, piti orang. Duit dia pergi, dia bagi kamu peruntukan sebanyak 1 juta untuk siapkan satu masjid. Dia kata, amo serah nak mandat ke Ustaz ni 1 juta untuk Ustaz siapkan satu masjid sebagai wakaf daripada saya dan suami saya. 1 juta tuan-tuan. Satu orang dia bagi 1 juta. Maknanya ada di kalangan orang-orang yang kaya begini. Tetapi nak sebutnya nak masuk syurga ni kena tahan dulu sikit. Pasal apa? Sebab mereka akan ditanya, mereka akan dihisap, mereka akan dimacam-macam oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau dia masuk syurga Allah, mestilah dia ni tuan-tuan lebih tinggi daripada orang-orang yang biasa. Cuma masuknya lewat tapi tinggi. Macam inilah, macam kapal terbang. Orang-orang bisnes kelas, dia boleh masuk pada bila-bila masa. Tak? Kalau masuk lewat pun kursi bisnes tu hak dia juga tuan-tuan. Kita naik ekonomi duduk dia belakang, masuk awal pun duduk ekonomi ni lah dia ni, masuk lewat pun tuan-tuan semua duduk depan pasal dia orang duduk bisnes kelas, orang duduk first class tuan-tuan semua. Cumanya lambat sikit lah. Nah gitu ya tuan-tuan semua. Jadi orang yang kaya ini mereka ditahan buat sementara waktu, kemudian mereka akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Bila saya sebut orang bagi duit peruntukan buat masjid, ada satu isu saya nak sebutkan tuan-tuan sekalian. Isu sampingan ya. Jangan kata saya ambil apa-apa komisen. Setengah orang dia cari dana buat masjid, dia ambil 30% komisen. Oh tuan-tuan teruklah kalau 100,000, 30,000 ya. Saya setakat yang saya uruskan dalam hidup saya ni, saya tak pernah ambil walaupun 5 sen. Duit yang tuan-tuan bagi untuk buka puasa, contohlah buka puasa, saya gunakan 100% yang tuan-tuan bagi untuk buka puasa tu buka puasa. Saya korbankan masa saya, minyak kereta saya, itu sahaja. Saya tak apa yang tuan-tuan bagi amanah itu, itulah yang saya belanjakan 100%. Saya syukur kepada Allah Ta'ala bagi sedikit kehidupan kepada saya, maka saya gunakan duit ini, duit yang tuan-tuan bagi saya tidak claim. Walau apa pun pergerakan saya
pergerakan untuk pergi bagi zakat ke sana ke sini, bagi bantuan orang susah apa, air tambang semua sekali itu di bawah peruntukan saya. Saya tak gunakan sedikit pun tuan-tuan sekalian. Kecuali tuan kata, ini ustaz duit bebas, ustaz boleh guna untuk apa-apa kegunaan. Itu lainlah cerita. Untuk kebajikan. Nah, sebutkan di sini kawan-kawan sekalian, ada orang ambil komisen. Saya kalau ambil komisen orang bagi derma ni tuan-tuan, alhamdulillah lah jadi kaya lah saya. Tapi saya tak ambil walaupun 5 sen. Kita bersyukur pada Allah di atas kehidupan kita ni. Cukuplah hidup kita ni tuan-tuan. Ada kereta sikit, ada rumah sikit, boleh pera anak sikit. Cukuplah kita hidup di atas dunia. Baik. Rasulullah kata orang yang kaya ini tuan-tuan ditahan sebelum masuk syurga. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittala'tu fil jannati fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara. Aku tengok dalam syurga kebanyakan di kalangan ahlinya adalah orang-orang yang fakir. Ialah orang yang fakir, orang yang susah tapi dekat dengan Allah. Di zaman dulu mungkin ramai, tapi di zaman kita ni tuan-tuan tidaklah ramai orang fakir yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ni kita bimbang. Baik. Dalam syurga Allah Ta'ala ni, mana lebih ramai di antara orang laki-laki dengan orang perempuan? Satu kali para sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhum ajma'in, mereka ni berbincang di hadapan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Faqala Abu Hurairah, kata Abu Hurairah, awalam yaqul Abul Qasim, tidakkah Rasulullah SAW berpesan pada kita sekalian, inna awwala zumratin tadkhulul jannata ala suratil qamari lailatal badri. Golongan yang pertama masuk syurga ini wajah mereka berseri-seri seperti mana bulan di malam penuh purnama. Wallati taliha, yang berikutnya seperti cahaya bintang. Likulli imri'in minhum zawjatani. Setiap daripada mereka ini Allah Ta'ala bagi 2 orang isteri. Ithnatani yura mukhusuqihima, yang comel dia ni dapat dilihat. Apa ni, ibarat kata tulang betisnya dapat dilihat daripada putih betisnya itu min wara'il laham. Wa ma fil jannati a'zabu, dan tidak ada dalam syurga orang-orang yang a'zab, yang tidak berkahwin. Hadis ini dengan jelas menunjukkan bahawa perempuan dalam syurga lebih ramai daripada laki-laki, kerana bilangan perempuan di syurga sekali ganda daripada bilangan laki-laki. Ini maknanya dalam syurga Tuhan sediakan 2 masuk saja laki-laki, Allah Ta'ala bagi 2 orang isteri kepada dia, termasuk tidak termasuk isteri yang dia ada di alam dunia ini. Baik. Bagaimana kita nak himpunkan di antara hadis disebutkan bahawa orang perempuan ini mereka menjadi ramai di kalangan ahli syurga, dengan satu hadis yang lain menyebut, ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsara ahli nar. Ada hadis menyebut, wahai sekalian orang perempuan, bersedekahlah kamu kerana aku melihat kebanyakan daripada orang perempuan ini ramai menjadi penghuni neraka Allah Ta'ala. Hadis ni kata orang tina ramai dalam syurga. Hadis ni pula kata orang tina ni ramai masuk neraka Tuhan. Bagaimana nak jawab soalan ini? Jawapannya ialah, bilangan orang perempuan di dunia ni lagi asalnya lebih ramai daripada bilangan orang laki-laki. yakni bilangan dijadikan Allah daripada golongan wanita lebih ramai daripada golongan laki-laki. Lebih-lebih lagi ada hadis yang menyebut di akhir zaman bilangan laki-laki dengan perempuan akan jadi 1:50. Ini bilangan di akhir zaman. Di zaman kita ni pun kita melihat kelahiran bayi wanita lebih ramai daripada bayi laki-laki. Ada satu negara sekarang ini nisbahnya satu negara island. Penduduk dia 1:12. Kalau kita di Kelantan ni 1:2 pun belum sampai. Tak silap saya kalau 10 tahun lepas 49% laki-laki, 51 laki-laki, 49% perempuan. Artinya kita masih seimbang di Kelantan. Tapi kalau kira penduduk dunia, kalau negara island tak silap saya 1:12. Ramainya orang-orang perempuan. Jadi oleh kerana tengok di sini pun ramainya orang-orang perempuan, maka nisbah
nisbah kepada kedua-duanya, yang masuk syurga, yang masuk neraka. Kalau kita tengok, memanglah tuan-tuan sekalian, kedua-duanya adalah ramai. Bilangan perempuan ni adalah ramai. Di dunia ni pun bilangan perempuan ni adalah ramai. Demikianlah kalau masuk neraka pun ramai juga. Kalau masuk syurga pun ramai juga. Begitulah jawapan kepada macam nampak pertentangan di antara dua hadis ini. Tapi tidak, sebenarnya nisbah kepada penduduk yang ada di dunia ni pun tuan-tuan, orang perempuan lebih ramai daripada orang laki-laki. Baik. Dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni pula, berapa ramai yang masuk syurga? Kam fil jannati min ummatil Islam. Dalam syurga ni tuan-tuan, banyak manakah bilangan orang-orang Islam? Nabi kita royak cerita bahawa Nabi kata, masuk syurga di kalangan umat Nabi Muhammad ini jumu'un kathirah, bilangan yang begitu ramai. Alhamdulillah. Allahu a'lam. Qala uridat alayya al-umam. Nabi kata, dibentangkan kepada aku umat-umat semua sekali. Fa akhadha an-nabiyyu yamurru ma'ahu al-ummah. Ada nabi pergi ke syurga, ada nabi bersama dia, ada umat dia. Wan nabiyyu yamurru ma'ahu an-nafar. Ada nabi lalu depan aku ni beberapa orang saja umat dia. Wan nabiyyu yamurru ma'ahu al-ashrah. Ada nabi lain yang lalu depan dia ni 10 orang. Nabi dengan 10 orang umat dia. Ada nabi wan nabiyyu yamurru ma'ahul khamsah. Ada yang lalu bersama dia 5. Wan nabiyyu yamurru wahdah. Ada nabi yang tidak ada pengikut dia. Fa nazartu fa idza sawadun kathir. Tiba-tiba aku lihat di sana satu kelompok tompok yang hitam. Qultu ya Jibril haula'i ummati. Aku berkata, wahai Jibril, mereka itu umatku kah? Qala, kata Jibril, la wahai Muhammad, mereka itu bukan umatmu, walakin unzur ilal ufuq, tapi lihatlah kamu kepada ufuk sana. Fa nazartu fa idza sawadun kathir. Bila aku tengok ada satu tompok hitam yang begitu banyak. Qala haula'i ummatuk, kata Jibril, itu adalah umatmu. Wa haula'i sab'una alfan qaddamahum la hisaba alaihim wala azab. Dari kelompok umatmu ini, kata Rasulullah, ada 70,000 yang berada di hadapan mereka ini akan masuk syurga la hisaba alaihim wala azab, dengan tidak dihisab dan tidak diazab. Qultu walima. Aku berkata, kenapa wahai Jibril 70,000 mereka ini masuk syurga tanpa hisab? Qultu walima. Qal kanu la yaktawuna wa la yastarquna wa la yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun. Siapakah tuan-tuan di kalangan 70,000 ini yang masuk syurga tanpa hisab ini? Siapa? Qala, kata Rasulullah, la yaktawuna. Pertama sifat kata qultu walima. Qal kanu, mereka ini la yaktawuna. Kalimah yaktawun yakni orang yang tidak menggunakan kai, iaitu satu cara perubatan menggunakan api untuk mengubati pesakit. Orang Arab ni tuan-tuan, misalnya dia ada buruk sini, contoh ada buruk di lengan ni, maka dia bakar besi yang panas, dia pun letak di lengan ni, maka hilanglah sianya dengan cara tadi. Jadi orang ni mereka tidak menggunakan perubatan yang seumpama ini untuk mereka menyembuhkan penyakit mereka. Wala, yang kedua, wala yastarqun, itu golongan yang tidak melihat, tidak meminta kepada orang lain untuk meru'yahkan mereka. Ru'yah artinya untuk bomo dengan cara baca kepada mereka ini. Bahkan mereka ini sabar di atas ujian daripada Allah, sehinggalah Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakit mereka. Itu dua. Yang ketiga, wala yatatayyaruna, ai la yatasha'amun. Mereka ni tidak ada optimis dengan benda-benda lain. Bahkan mereka ni tuan-tuan, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka ini berserah kepada Allah Taala. Dia boleh hidup dengan sakit, tapi dia sabar, dia berharap Allah Ta'ala sembuh dia. Seperti mana masyhur dalam cerita riwayat kisah Tok Kenali, Haji Awang Yusuf Kenali, masyhur di Kelantan ni, seorang ulama besar kita di Kelantan namanya Awang bin Yusuf Kenali. Tok Kenali ni, Tok Kenali ni tuan-tuan, dia ada penyakit kaki dia buruk. Disebutkan kisahnya, kaki Tok Kenali ni buruk sikit.
Dia nak ambil air semaya, dia buai ulak. Dia buai ulak di kaki dia. Lepas dia buai ulak kaki dia tuai-tuai semua, habis dia ambil air semaya, dia letak balik ulak duduk situ. Tu orang panggil orang yang tinggi tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bicarakan hadis berkenaan dengan di 70,000 ni tuan-tuan, ada satu orang nama dia Uqashah bin Mihsan. Uqashah berkata, Rasulullah faqala ud'u Allah ay yaj'alani minhum. Kata Uqashah, ya Rasulullah, doakan nama supaya jadi di kalangan 70,000 orang masuk syurga tanpa hisab ini. Faqala Allahumma ja'alhu minhum. Kata Rasulullah, wahai ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah Uqashah itu di kalangan 70,000 yang masuk syurga tanpa hisab. Summa qama, itu doa Rasulullah. Summa qama ilaihi rajulun akhar. Kemudian bangun orang lain pula. Qala ud'u Allah ay yaj'alani minhum, ya Rasulullah, doalah kepada hamba orang biar hamba boleh masuk syurga seperti dengan Uqashah tadi. Qala sabaqaka biha Uqashatu. Kata Rasulullah, permintaan kamu ini sudah pun didahului oleh permintaan Uqashah bin Mihsan. Jadi kawan-kawan sekalian, sebutkan di sini bahawa 70,000 di kalangan umat Nabi Muhammad ini yang masuk syurga tanpa hisab. Ada hadis yang lain menyebut tentang banyaknya umat Nabi kita masuk syurga. Qala ahlul jannati yaumal qiyamati 20 wa mi'atu saffin antum 80 saffan. Nabi kata ahli syurga ini pada hari kiamat ada 120 baris. Kamu saja, kata Rasulullah, 80 baris. Jadi kita harap kita ni masuk di kalangan 80. Masuk di kalangan 80. Dari semua umat manusia ni, dari zaman Nabi Adam alaihi salam sampai kepada orang terakhir sekali, yang masuk syurga ni ada sebanyak 80 baris. 120 baris. 40 baris ni umat-umat yang lain. Tapi umat Nabi Muhammad ini tuan-tuan semua, bilangan mereka adalah seramai 120, seramai 80 baris. Lalu sahabat berkata, ya Rasulullah, nak kenal macam mana umatmu di kalangan orang yang ramai ini? Kata Rasulullah, mudah saja. Ma antum fin nasi illa kasya'ratis sauda'i fi jildi thawrin abyad, atau kasya'ratin bayda fi jildi thawrin abyad aswad. Gini kata Rasulullah, kamu semua ni seperti rambut yang putih pada seekor lembu yang hitam. Lembu warna hitam, mu ni ibarat kata rambut bulu yang putih. Jadi bila bulu yang putih duduk di rambut yang hitam, maka semua akan dapat tengok. Inilah ibarat kata kamu, wahai umatku, wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian tajuk berikutnya adalah khadam di syurga. Siapakah khadam yang berkhidmat di syurga Allah Ta'ala? Ahli syurga Allah ni tuan-tuan, dengan bersama kelembutan nikmat mereka, sedapnya duduk mereka, bernikmatnya tubuh badan mereka, mewahnya mereka, ada khadam pula, orang-orang yang comel-comel duk khidmat kepada mereka, mata tengok. Khadam ni pula tengoknya sedap mata memandang. Bukan macam bibik di rumah. Macam seorang bibik ni, orang tua-tua rumah kita ni kalau ada bibik lah. Orang yang ada bibik ni tuan-tuan, bibik umur 50, 60. Tengok pun. Baik. Nak bersesa. Bila sebut khadam, tak serupa dengan bibik. Bibik ni tuan-tuan, orang gaji di rumah kita. Mana-mana orang yang pera orang gaji di rumah, dia kena jaga molek hukum supaya tidak jatuh kepada hukum bak khaluat. Tahu bak khaluat? Bak khaluat ni ialah tinggal sebumbung dan serumah dengan orang yang sah nikah dengan kita. Termasuklah bibik tadi. Dia tak boleh. Kalaulah kita kata orang yang bercerai, suami isteri, pun dia tak boleh tinggal sebumbung walaupun dia cerai dengan talak raj'iyah. Maksudnya, dia cerai talak 1, dia boleh rajak. Dia cerai talak 2, dia boleh rajak. Ini pun tak boleh tinggal sebumbung.
Apatah lagi orang gaji nak tinggal satu bumbung dalam sebuah rumah. Ini tak boleh. Kalau tuan-tuan nak menghalalkan duduk dengan bibit dalam rumah tuan-tuan, tuan-tuan kena jadikan bibitku, biniku. Bibi, dua bi. Bibitku, biniku. Itu halal dalam rumah. Jadi, isteri tuan-tuan, isteri pertama, bibit tuan-tuan, isteri yang kedua. Kalau bibit ni naik taraf, tuan-tuan cari bibit yang ketiga, jadi bini yang ketiga. Itu boleh. Adapun kalau tuan-tuan nak supaya bibit tadi menjadi halal, duduk di rumah tuan-tuan, buat macam ni. Cari satu bilik rumah tuan-tuan tu, tuan-tuan tutup di sebelah dalam, tak boleh masuk, buat dinding terus, buka pintu di sebelah luar, dinding keluar. Maknanya tuan-tuan nak ke dia kena turun tanah, lepas turun tanah baru naik ke rumah tuan-tuan. Barulah tuan-tuan tak dikira duduk sekali dengan bibi. Ingat molek, dalam kegairahan kita menikmati kehidupan, takut-takut kita berdosa sepanjang masa sebab kita ada bibi yang halal kahwin dengan kita di atas rumah kita ini. Baik. Yamurru bi ahlil jannati wa yatufu alaihim khuddamun ghilmanun hisanun mu'idduna li khidmatihim. Akan lalu berkeliling depan kita ni tuan-tuan, apa dia ni, orang-orang yang berkhidmat kepada kita di kalangan kanak-kanak yang comel-comel yang disediakan untuk berkhidmat kepada kita semua. Di kemucuk comel dia, di kemucuk lawa dia. Sepertilah mereka ini permata putih yang bersinar. Permata putih yang bersinar, yang tidak terkena cahaya matahari pun dia bersinar. Comelnya. Wa yatuf, qala ta'ala, wa yatufu alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'um maknun. Surah At-Tur ayat 24. Dan mengelilingi mereka itu, yakni mari servis kepada mereka itu, ghilmanun, kanak-kanak, budak-budak, pelayan-pelayan ini, ka'annahum lu'lu'um maknun. Mereka ini sepertilah permata yang digilap. Permata yang digilap. Comelnya pelayan syurga Allah Ta'ala ini. Comel pula, baik pula. Khidmat kepada kita, berkhidmat kepada kita. Tuan-tuan, kita ni kalau ada orang servis kita ke tuan-tuan, rasa ilis lalu. Amat sekali pergi ceramah satu tempat tu, biarlah mana-mana, nak buka puasa, kita ni orang darat tuan-tuan, ni orang kampung, ambon ni asal orang jeli. Jadi tuan-tuan, dia pergi tempat ni dia kita ni nak buka puasa ni, satu kita ada satu pelayan. Masya Allah, laki nah. Kita nak duduk ni tuan-tuan, dia harap kursi undur. Bila kita masuk, dia harap kursi undur, dia tolak kursi rapat kita, duduk. Kita makan tu satu hidangnya seorang. Habis sudah habis nasi, tanya nak nambah ke? Kita ya tak sih, dia pun ambil semua akak selalu. Mari pula makan dia basuh mulut kata orang. Habis hak ni nak air dewi pula. Pas dia Allah tisu, nak khidmat kita. Allah hamba seru hamba hari tu serupa dengan lah serupa rasa, aku ni lagu ni kalau orang lain orang ni, Masya Allah tuan-tuan semua dah. Nak buat cerita ni tuan-tuan semua. Kalau tu seorang pelayan tu, jatuh pelayan tu, orang lebih kurang 230. Apa kata kalau hak layan kita di syurga ni, orang lawa-lawa, mata dia pun lawa. Bidadari ni tuan-tuan, ayat awi kalimah hurun ainu. Bidadari ni ayat damu. Kalimah hurun ain ialah ibarat kata orang perempuan yang mata putih dia ni luah, dan mata hitam tu nampak belakang. Tu comelnya orang pelayan-pelayan di syurga Allah Subhanahu wa taala, iaitu dia untuk berkhidmat kepada kita semua. Tapi orang perempuan jangan cemburu akan siapa bab nanti lagu mana bini kita dengan bidadari di syurga ni, siapa dia jadi bos, siapa dia jadi kali. Dengar perhabislah ngajar ni. Lepas ni duk balah dengan bini dia rumah. Bini kata, Ustaz saya pun dalam kuliah dia raya, orang perempuan masuk ada pelayan orang nak tahu mana? Dok, sabar. Esok lusa tubik jawab dia insya-Allah. Qauluhu ta'ala wa yatufu 'alaihim wildanun mukhalladuna idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura.
Saya kata mengelilingi kita ini, ada bersama kita ini adalah wildan, yakni kanak-kanak yang berkhidmat kepada kita. Mereka ini orang-orang muda, wajah mereka berseri-seri seperti warna yang begitu comel. Mereka ni ramai duk berkhidmat kepada kita, mukhalladun, yang tidak tua. La yahrumuna wa la yataghayyaruna wa la yamutun. Pelayan di syurga ni tuan-tuan semua, la yahramun, mereka tidak tua, wa la yataghayyarun, mereka tidak apa dia ni berubah-ubah, wala yamutun, dan mereka tidak mati. Tak mati dah. Duduk situlah di syurga Allah Subhanahu wa taala, buat selama-lama khidmat kepada kita. Iza ra'aitahum, kata Allah, apabila kamu melihat mereka, hasibtahum, kamu mengira mereka itu lu'lu'an mansura, seperti permata yang ditabur. Begitulah comelnya penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Soalan, kam adadu khadamil jannah, berapakah bilangan khadam di syurga Allah Subhanahu wa taala? Al jawab, khadamu ahlil jannati katsirun. Khadam di syurga Allah taala ini terlalu ramai. Qala Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, ma min ahlil jannati ahadun illa yas'a alaihi alfu khadimin, kullu ghulamin ala amalin laisa alaihi sahibuh. Ada ulama kata, setiap di kalangan ahli syurga ini, bila masuk syurga ada 1000 khadam. Setiap khadam ini buat kerja masing-masing. Setiap khadam ini dia buat kerja masing-masing. Yang ni buat kerja hak ni buat kerja hak ni, tidaklah kata doktor mah buat kerja tu lah. Tak, buat kerja ni buat untuk melayani kita seorang penghuni syurga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik kawan-kawan sekalian, perempuan-perempuan di syurga Allah Subhanahu wa taala. Lagu mana perempuan di syurga Allah? Syurga ni tuan-tuan adalah satu kenikmatan yang berpanjangan untuk laki-laki dan perempuan. Qala ta'ala, wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat jannatin min tahtihal anharu khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati adnin wa ridwanun minallahi akbar, dzalika huwal fawzul azim. Allah Taala sediakan untuk orang-orang yang janji Tuhan, Allah sediakan untuk orang mukmin laki-laki dan perempuan jannatin, syurga yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai, kekal dalamnya buat selama-lamanya, tempat tinggal yang baik di syurga adnin, dan mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala dan Rasulullah telah sifatkan pada kita kecantikan laki-laki di kalangan penghuni syurga. Orang jantan pun comel. Lagu mana pula dengan orang perempuan? Orang perempuan yang begitu comel di syurga Allah Ta'ala ini dengan sifat-sifat mereka, di mana sifat perempuan yang begini comel ni tuan-tuan semua dalam syurga ni terlalu istimewa. Apa dia sifat perempuan di syurga Allah? Sifat tu pastilah tak ada di dunia. Tuan-tuan semua, di sini dalam kitab saya ini disebutkan sebanyak 10 sifat perempuan di syurga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak menyamakan di antara orang yang beriman di dunia, yang letih buat ibadat di dunia, ya semaya, ya buat ibadat, ya tak buat benda-benda haram, yang berpuasa siang hari, menangis di malam hari, tidaklah sama dengan perempuan-perempuan yang lain dengan comel dan sebagainya. Jadi ada satu hadis riwayat daripada Ummu Salamah, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, ya Rasulullah, anisa'ud dunya afdalu amil hurul ain? Wahai Rasulullah, adakah perempuan di dunia ini lebih baik ataupun al-hurul ain lebih baik? Antara kita perempuan di dunia, yasmayabba, yang buat ibadat pada Allah ini, dengan bidadari ni ya Rasulullah, mana lebih baik? Dengar baik-baik ya. Baik. Qala nisa'ud dunya afdalu minal huril ain. Kata Rasulullah, kata Rasulullah, perempuan di dunia lebih baik daripada bidadari di syurga. Apa bandingan Nabi kita buat? Kafadli zaharati alal bitanah, seperti lebihnya pakaian yang luar
berbanding dengan pakaian yang dalam. Az-zaharah yakni al-thawbul zahir, pakaian yang zahir yang dapat dilihat oleh manusia. Baju kita hak luar, hak boleh situ. Hak ni tuan-tuan mesti lebih mahal daripada hak dalam. Hak ni luar ni mesti lebih comel daripada hak dalam. Al-bitanah artinya as-thawbud dakhili alladhi yakunu tahtahu, pakaian dalam yang berada di bawah daripada pakaian luar yang berada depan kita. Biasanya tuan-tuan semua, pakaian luar ni jauh lebih mahal daripada pakaian dalam. Hak dalam ni pula tuan-tuan semua lebih murah. Takkanlah mahal baju dalam daripada baju kita luar. Takkanlah mahal skot dalam daripada kain hak luar. Jadi seperti mana mahalnya pakaian luar yang beratus ribu harga dia ni berbanding dengan pakaian dalam, itulah lebihnya perempuan di dunia berbanding dengan bidadari di syurga Allah Subhanahu wa taala. Faqalat ya Rasulullah wa bima dzaka. Kata Ummu Salamah isteri Nabi ni, dia kata, wahai Rasulullah, kalau mu kata orang tina di dunia ni, perempuan di dunia ini lebih baik daripada perempuan di syurga, dengan apa wahai Rasulullah? Apa istimewa dia? Qala bi salatihinna wa siyamihinna, dengan sembahyang mereka, dengan puasa mereka. Allah dengan sembahyang mereka, dengan puasa mereka lillah, kerana Allah Subhanahu wa taala. Albasallahu azza wa jalla wujuhahunna an-nur. Allah Subhanahu wa taala pakaikan kepada mereka ini wajah mereka ni tuan-tuan seperti cahaya. Wa ajsaduhunna al-harir, badan mereka ini selembut sutera. Bidul alwan, putih warna mereka. Khudrus siyab, hijau pakaian mereka. Sufrul huli, kuningnya perhiasan mereka, macam emas dah, diselami dengan permata-permata. Majawiruhunna dur wa amsyatuhunna zahab, sisir sikap mereka daripada emas. Yaqulna ala nahnul khalidat fala namutu abadan, ala wa nahnul na'imat fala nab'asu abadan, ala wa nahnul muqimat fala nadh'anu abadan, ala wa nahnul radiyat fala naskhatu abadan, tuba liman kunna lahu wa kana lana. Ini semua tuan-tuan perempuan ni berkata apa? Bergembiralah kami. Duduk gini semua kami tidak akan mati lagi. Dapat nikmat gini semua kami tidak akan berputus asa lagi. Macam-macam tuan-tuan semua. Tuba Nabi sebut, bergembiralah bagi orang yang hidup di dunia ini menjadi hamba Allah yang baik. Jadi tidak syak lagi bahawa nikmat, kecantikan, comel yang ada dengan perempuan yang beriman di dunia ini, dia akan bertambah comel lagi di syurga Allah Subhanahu wa taala dengan bertambahnya amal saleh yang mereka buat atas dunia. Kalau banyak buat amal saleh atas dunia, dia kau comel di syurga. Kalau tamak dia buat amal di dunia, dia kau tamak di syurga Allah Subhanahu wa taala, dia kau comel. Jadi sifat perempuan di syurga ini berada di kemuncak comel, di kemuncak lawa, di kemuncak segala-galanya dengan segala pengorbanan yang mereka buat di alam dunia. Dan di antara sifat-sifat perempuan di syurga ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan 10 sifat. Apakah 10 sifat ini? Insya-Allah bersama saya dalam kuliah subuh pada pagi besok, insya-Allah taala. Esok kita jumpa lagi 6.45 pagi. Saya rasa dalam 2 hari ini tuan-tuan sekalian, kita akan dapat menamatkan kitab kita. Esok sikit pada hari Jumaat, lusa sikit pada hari Sabtu. Insya-Allah kita dapat tamatkan pengajian kita. Esok kita mulakan dengan tajuk sifat-sifat perempuan di syurga Allah Subhanahu wa taala, isteri kita bagaimana, dan bidadari pula al-hurul aini bagaimana, bersama saya pada pagi esok insya-Allah tabaraka wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami yang telah menjaga dan mendidik kami, ya Allah. Dosa sekalian para guru kami, sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup maupun yang telah pergi. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami daripada segala penyakit yang berbahaya,
elakkanlah kami semua, peliharakanlah kami semua ya Allah daripada sebarang penyakit kronik yang melanda negara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah kehidupan kedua orang tua kami yang masih hidup dan yang sudah pergi. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami ini di kalangan hamba-Mu yang mendapat kemerdekaan daripada api neraka-Mu di bulan Ramadan yang mulia ini. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah kehidupan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, kasihanilah kami. Rezekikanlah kepada kami, isteri kami, anak-anak kami sifat suka membaca Al-Quran, melakukan kerja-kerja kebaikan dan taat kepada-Mu. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kasihanilah kami dalam kehidupan kami di dunia dan juga di akhirat. Rezekikanlah kami rezeki yang halal, jauhkanlah kami ya Allah daripada segala sumber pendapatan yang diharamkan oleh-Mu, yang menggelapkan hati-hati kami ya Allah daripada melakukan ketaatan kepada-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah kami, kasihanilah kami sekalian. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fazli Zain, kitab saya guna ni adalah, nama kitabnya Al-Alamul Akhir, kitab alam yang terakhir, yang dikarang di himpunan oleh seorang bernama Dr. Muhammad bin Abdul Rahman Al-Uraifi, seorang profesor di Universiti Al-Malik Saud di Riyadh, Arab Saudi. Dijual di tanah Arab, di Mekah Al-Mukarramah, dan ada buku ni dalam e-books, dalam internet ada. Tekan saja Al-Alamul Akhir, alam yang terakhir ya, alam yang terakhir, tekan saja ada buku ni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.